Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel Asy-Syafiq. Okey, hari ni aku nak sharing dengan korang. Pertamanya berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan untuk menjaga diri kita supaya terhindar daripada segala musibah dan sebagainya, untuk menjauhkan kita daripada segala bentuk kecelakaan. Amalan-amalan ini diamalkan oleh manusia terbaik alam ini, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah." Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan pada setiap pagi dan setiap petang. Pagi dan petang. Ucap apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 marrat. 3 kali kata Rasulullah. 3 marrat, Nabi sebut 3 kali. Lam yadurruhu syai'. Tidak akan memudaratkan orang itu sesuatu pun. Subhanallah. 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 Adakah bila beramal dengan hadis ni akan dijaga oleh Allah? Ya. Tuan-tuan tengok orang dulu ni bukan saya dan kita semua, subhanallah lah, iman kita. Kata Imam Qurtubi, hadis ini benar secara praktikal, secara ilmu, secara dalil dan apa yang aku alami. Semenjak aku mendengar hadis ni, aku tak pernah tinggal. Sampailah pada satu hari malam di Madinah, aku kena sengat dengan kalajengking, kemudian aku sakit. Bila aku sakit kena sengat tu, aku pun terfikir. Baru aku teringat hari tu, aku terlupa untuk membacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan sesuatu pun apabila disertakan dengan namanya. Fil ardi, tidak di bumi. Wala fis sama', tidak ada di langit yang boleh memudaratkan. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah, Dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan syarat kita tak pergi cari penyakit lah, bukan pergi cari bahaya. No? Kalau pergi cari bahaya saja-saja Bismillahilladzi, terjun dalam sungai ada buaya, tetap kena makan. Doa yang kedua diajarkan oleh Nabi apabila satu orang main mengadu kepada Rasulullah, disengat kalajengking. Orang Kedah kata ketik lah, kena ketik. Kena sengat kalajengking. Nabi sebut satu hadis doa lain yang kedua, ama law qulta hina amsayta. Alangkah beruntungnya kamu sekiranya kamu sebut pada waktu petang ataupun pada waktu malam, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatun tilkal lailah. Nabi sebut kat sahabat tadi, Nabi kata kalaulah kamu sebut malam tadi. Nabi suruh, yang doa ni diamalkan pada waktu malam. Lepas maghrib 3 kali, 3 marrat. Maka Nabi sebut, kalau amalkan benda tu, kalau semalam kamu sebut 3 kali, lam yadurruhu humatun tilkal lailah. Kamu tak akan dimudaratkan oleh apa-apa sengatan binatang berbisa humah tilkal lailah, pada malam tersebut. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammat, yang sempurna, min, daripada syarri ma khalaqa, kejahatan yang diciptakan oleh Allah, lam yadurruhu humatun. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut kataan tu kat sahabat tu. Kata perawi hadis ni, ahli keluarga aku kesemuanya beramal dengan hadis ini. A'udzu bikalimatillahi tammat, pada waktu malam 3 kali. Semua. Dan mereka semua mengamalkannya pada setiap malam. Fakanu yaqulunaha kulla lailah. Semua ahli keluarga aku, kata perawi hadis ni, mengamalkan hadis ni pada setiap malam. Faludirat jariyatun minhum. Ludirat mabni lil majhul lah, jariyah jadi naib fa'il. Faludirat jariyatun minhum, dan satu hari disengat
jariah mereka, falam tajid laha waja'ah, dan dia tak rasa sikit pun sakit. Subhanallah. Yang kena sengat tu tuan-tuan, yang kena sengat tu bukan ketua ulama Madinah. Yang kena sengat tu bukan mufti negeri di Malaysia ni. Yang kena sengat tu jariah ni tuan-tuan, jariah ni hamba abdi. Jariah, hamba. Hamba bukan taraf. Dalam rumah perawi itu, anak-anak dia, isteri dia apa semua termasuk hamba abdi dia, termasuk jariah dia, amal doa ni. Ni beza orang Islam dulu dengan orang Islam zaman hari ni. Saya dan kita semua lah. Subhanallah. Semua tu dengan izin Allah. Apabila dikehendaki oleh Allah, beramal dengan sunnah Rasulullah, maka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika beramal tersebut, maka dia akan selamat seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa penting dan perlunya kita mengajar ahli keluarga, terutamanya para suami, ayah-ayah, abang saya yang ada di luar sana, untuk memimpin tangan ahli keluarga mengamalkan sunnah Nabi menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tu yang pertama sekali yang aku nak share, dan yang keduanya berkenaan dengan surah Kahfi. Surah Kahfi seperti mana yang kita tahu, surah Kahfi ni adalah ayat untuk melindungi diri kita daripada fitnah Dajjal. Jadi aku ni bukan nak cakap yang aku ni ustaz. Aku sama macam hampa semua, aku berlatar belakangkan sains teknikal. Tak pernah terima apa-apa pendidikan agama dalam bentuk formal. So kita semua sama. Aku pun masih lagi mengaji, merangkak-rangkak. Bukan nak kata boleh hafal surah Kahfi 1 hingga 10 ni. Bukan nak kata aku ni boleh mengaji yang dengan cara yang tepat lah. Maksudnya kalau ada ustaz-ustazah, kalau ada kawan-kawan yang pandai yang tengok video ni, kalau ada bacaan aku yang salah, tolonglah berikan teguran. So yang aku akan buat bacaan secara hafalan, dan nanti di akhir sekali aku akan cuba share macam mana kaedah untuk menghafal. Ini panduan untuk orang-orang yang belum lagi menghafal dan cuba untuk menghafal. Jadi hari ni kita dah 3 hari bulan April. So kita ada lagi tempoh sehingga 14 hari bulan. Mungkin hari-hari tu kita boleh buat challenge kepada diri kita sendiri, bahkan boleh challenge kepada anak-anak, buat satu aktiviti challenge yang untuk beri manfaat untuk diri kita, untuk beri manfaat kepada anak kita, untuk keluarga kita. Alhamdulillahillazi Bersama-sama untuk menghafal surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Tak adalah susah. Jadi aku perdengarkan bacaan surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Okey, yang tu bacaan surah Kahfi 1 hingga 10. Seluruhnya di dalam hafalan Quran ni, kita seluruhnya akan ada masalah kelupaan. Apa yang aku buat untuk mengatasi masalah kelupaan tu, aku cuba untuk melagukan ayat tu. Jadi apa yang aku faham adalah bacaan Quran tu boleh dibacakan dengan cara yang biasa dan juga boleh juga dibacakan dengan cara berlagu. Jadi berlagu ni ikut kita lah, tak semestinya kita belajar taranum baru kita boleh baca berlagu. Tapi setakat mana yang kita boleh melagukan bacaan Quran tu mengikut tajwidnya, jadi lagukanlah sebolehnya. Bila kita dah lagukan bacaan Quran tu, insya-Allah susah nak hilang hafalan kita tu. Sebab apa? Sebab kita dah biasa dengan lenggokkan-lenggokkan yang macam tu. Kan tabika dulu kan cikgu ajar dengan cara untuk nak senang ingat tu, kan cikgu ajar dengan cara yang melagukan. Tips yang kedua adalah macam mana kita nak menghafal surah Kahfi. Kita mesti menimbulkan minat lah terhadap ayat yang kita nak hafal tu. Baca dulu berkenaan dengan hadis kaifiat surah Kahfi ni. Dan seterusnya apa yang aku buat adalah aku bacakan terjemahan dia. Selepas tu apa yang aku buat adalah tadabbur ataupun cari video ataupun tafsir surah Al-Kahfi. Jadi dekat description ni aku letak daurah surah Al-Kahfi yang menerangkan secara terperinci. Daurah surah Al-Kahfi ni disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Daripada situ kita akan tahu cerita-cerita yang terkandung di dalam surah Kahfi itu dan kenapa dia diturunkan, kenapa dia menjadi satu ayat untuk melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Okey, selepas daripada baca, dengar semua tu, tonton, ambil faham, selepas daripada tu baru ada semangat untuk hafal. Selepas ada semangat untuk hafal tu, barulah buka Quran. Buka Quran yang pertama sekali adalah baca sampai lancar. Bukan jenis saya. Untuk baca satu ayat, hafal satu ayat. Baca dua ayat, hafal dua ayat. Bukan macam tu. Aku akan baca dulu, baca sampai 10 ayat. Bagi sampai lancar 10 ayat tu. Selepas tu baru mulakan hafalan. Dan yang ni pun ambil perkongsian daripada seorang, dulu aku ada tengok, seorang buta yang menghafal Quran. Dia yang bagi tahu macam tu lah. Untuk hafal Quran, baca sampai lancar dulu. Selepas daripada dah lancar, baru aku mulakan hafalan. Dan hafalan tu pula akan bermula dengan yang pendek-pendek. Jadi alhamdulillahillazi, lepas tu baru masuk anzala ala abdihi, lepas tu baru masuk kita bawalam yaja'allahu iwaja. Jadi satu-satu, hafal satu-satu. Bila hafal satu-satu ni, dia lebih kira satu ayat kita pecahkan jadi 3. Jadi kalau yang pecahkan macam tu, kita lebih mudah untuk hafal. Macam kita hafal ni lah, nombor telefon. Kan mula-mula kita beli nombor telefon, kita pun tak ingat lagi kan. Contohnya macam 016 916 1568. Okey, yang tu nombor telefon yang kita nak hafal nombor telefon tu, kita tak biasa lagi dengan nombor tu. Jadi kita akan hafal, okey, 016 kita akan ingat, kita akan imaginekan 016 digi. 016 digi, 916, lepas tu kita dah hafal 916 tu, kita akan hafal, okey, lepas 1916 15. Kita dah hafal 15, kita baru kita hafal 68. Jadi yang tu je apa yang aku buat lah untuk menghafal. Jadi contohnya ayat dalam satu ayat yang first tu, alhamdulillahillazi. Selepas alhamdulillahillazi, first kali ingat dalam kepala, alhamdulillah, kan dia macam nak sama alhamdulillah segala puji bagi Allah tu, bagi dalam Fatihah kan ada juga kan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang ni kita hafal alhamdulillahillazi. Baca yang tu alhamdulillahillazi, lepas tu baru kita pindah kepada ayat, sambungan ayat dia, anzala ala abdihil, anzala ala, lepas tu abdihil kita bawalam yaja'allahu iwaja. Baru kita hafal tu lah, kita hafal secara berperingkat. Jadi itu saja perkongsian aku untuk kali ni.
Semoga bermanfaat. Jadi yang untuk kali ni aku mencadangkan kepada hampa semua, gunakanlah pada waktu PKP ni untuk hafal sesuatu. Kalau boleh dapat surah Al-Kahfi ni, Alhamdulillah bagus. Dan kalau tak boleh yang tu, kita cubalah hafal yang lain juga. Kalau boleh buat hafalan, dan kita akan teruskan bacaan-bacaan tu supaya kita tak terlupa. Dengan itu, semoga semua dapat manfaat. Teruskan duduk di rumah, kekal berada di rumah dan jaga kesihatan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.